بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتتمم بالخير. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi diberikan peluang dan keizinan untuk sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi menimba dan menambahkan lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Selain daripada kita niatkan kehadiran kita untuk datang solat berjemaah, kita niatkan juga kehadiran kita di rumah Allah ini untuk kita bertemu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, kawan-kawan, sehingga mana kita dapat memperkukuhkan lagi ikatan persaudaraan di antara kita. Dan kita niatkan juga kehadiran kita dan keberadaan kita di rumah Allah ini dengan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan sepanjang kita berada di rumah Allah, Allah akan sentiasa mengurniakan pahala-pahala kepada kita yang tidak putus-putus. Dan kita tambahkan lagi niat kita untuk kita menambah ilmu. Dalam sebuah sabda Nabi SAW, Nabi berkata kepada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, sekiranya kamu keluar di waktu pagi untuk belajar satu ayat daripada kitab Allah, adalah lebih baik daripada kamu menunaikan solat 100 kali solat." Keluar ke rumah dengan niat nak belajar satu ayat pun Allah bagi pahala seumpama kita solat 100 kali solat. Keluar rumah solat tarawih 20 rakaat, itu pun menggigil kaki, baru 20, belum 100. Tapi Allah bagi satu ayat kita belajar daripada kitab Allah, pahalanya 100 kali solat. Dan sekiranya kamu keluar ke rumah belajar satu bab daripada kitab Allah, daripada ilmu-ilmu, sama ada kamu beramal daripadanya ataupun tidak, adalah lebih baik daripada kamu menunaikan salat 1000 kali salat. Itu kelebihan orang yang belajar. Tapi tuan-tuan, nak belajar ni dia macam-macam dugaan, halangan, rintangan. Nak keluar rumah kadang-kadang ayang kita panggil, "Bang, salat kat rumah je lah." Kadang-kadang anak waktu tu lah dia tarik baju bapak dia. Nak main-main, nak manja-manja. Bukan anak je manja, kadang-kadang bini pun waktu itulah nak manja-manja. Jadi macam-macam halangan. Sabar kita kata nanti dulu pergi masjid dulu, belajar dulu, balik kang kita sambung. Jadi maknanya halangan-halangan nak belajar tu macam-macam. Kalau tak sabar nak belajar Al-Quran, terutamanya orang belajar Al-Quran ni ramai yang tumpas di tengah jalan. Tengah semangat-semangat belajar, sampai satu ketika dia akan jadi bosan. Sebab apa? Sebab belajar Quran ni lambat habis. 30 juzuk, tambah-tambah belajar dengan Ustaz Rizal. Satu hari 1/3 muka surat. Itu pun 1 bulan 2 kali. Jadi bila nak khatam, tak habis-habis, bosan. Ngaji lama sangat tak habis-habis, jadi bosan. Akhirnya dah tak mau belajar. Tapi kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang sabar, tabah, menempuh berbagai-bagai dugaan untuk belajar ilmu, untuk mendapatkan ilmu, Allah akan permudahkan bagi dia untuk jalan ke syurga. Jadi nak dapat syurga tu kena susah sikit lah. Sabar, duduk dalam majlis ilmu, tahan ngantuk dan sebagainya. Sabar dia, dengan ilmu itu Allah akan permudahkan jalan syurga. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni sebenarnya bukan giliran saya untuk mengajar. Tapi sebab ustaznya tak datang, Ustaz Rizal jugalah yang jadi penggantinya. InsyaAllah lah, alhamdulillah apapun niat kita mahu mudah-mudahan seluruh masyarakat, terutamanya di Kariah Seksyen 13, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan dapat
memahami ilmu-ilmu Al-Quran dan dapat mengamalkan. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, kita semua diberikan kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada bersama dengan malaikat yang mulia di akhirat nanti insya-Allah. Baik, kita sambung pengajian Al-Quran 3T kita pada surah Qiyamah, surah yang ke-75 di muka surat 577. Surah Al-Qiyamah. Kalau tuan-tuan ada ambil Quran terjemahan pun bagus. Quran terjemahan. Jadi selepas kita baca Quran, kita akan tengok terjemahan dan tafsirannya insya-Allah. Surat 577. Surah Al-Qiyamah ayat 22. Ayat 22. Surah Qiyamah. Qiyamah bahasa Arab, bahasa Melayunya kiamat. Dia ubah sikit je. Kiamat bahasa Arabnya qiyamah. Baik, kita pergi ke T yang pertama, iaitu tilawah, iaitu membaca. InsyaAllah saya akan baca dan tuan-tuan akan ikut seterusnya. Sebelum tu kita doa dulu, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita, Allah lapangkan dada kita, Allah curahkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan untuk mengingati dan memahami pelajaran, dan juga mudah-mudahan dilembutkan lidah kita, dapat kita membaca dengan baik dan diberikan keringanan untuk mengamalkan segala perintah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Pada kalimah Ar-Rahman, ra yang pada kalimah tersebut, ra itu ditebalkan sebab ra itu berbaris atas. Jadi masa kita sebut hir, mulut kita kembung. Bismillahir, kembung. Hir, rahmanir, pun sama juga nir, rahim. Okey, itu. Masuk ayat 22 surah Qiyamah. وجوه يومئذ ناظرة kurang dengung pada hui itu baris dua bertemu dengan huruf ya, hukumnya idgham. Idgham ma'al gunnah, memasukkan bunyi tanwin iaitu baris dua kepada huruf selepasnya iaitu huruf ya. Itu makna idgham. Ma'al gunnah, bersama-sama dengan dengung. Jadi dengung dua harakat. Panjangkan sedikit dengung tuan-tuan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kalimah yaw, waw itu mati, sebelumnya berbaris atas. Waw itu dinamakan waw lin ataupun waw lembut. Bagaimana nak kenal waw lin? Iaitu waw dan ya yang diletakkan tanda mati di atasnya sebelum huruf tersebut berbaris atas. Sama ada huruf waw sebelumnya baris atas ataupun ya sebelumnya baris atas. Jadi pada kalimah yaw, waw mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, dinamakan waw tersebut waw lin. Lin tu maksudnya lembut. Jangan kita hentak dia.
Macam mana bunyi hentak? Wujuhu yawma. Itu salah. Jangan yaw. Lembutkan. Wujuhu yawma idin nadirah. Gitu. Semula. 1, 2, 3. Ila rabbiha nadhirah. Kalimah nadhirah, huruf dha, lidah, hujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Ini gigi kita, gigi atas, gigi bawah. Hujung lidah kita ternampak keluar sedikit. Tu huruf dha. Dia tidak ada bunyi zi. Jangan bunyi nazi, zi. Itu salah. Nawi. Mulut lidah dekat antara gigi. Kemudian mulut kita kembung. Nawirah. Semula ya. Ila rabbiha nawirah. Wa wujuhu yawma idin basirah. Pada ayat ini ada dua tempat yang dibaca dengung. Yang pertama, hui, dengung. Dengung tu ialah bunyi merdu yang keluar pada hidung. Itu makna dengung. Gunnah, bunyi merdu yang keluar daripada pangkal hidung. Kita tutup mulut pun bunyi. Itu dengung. Dengung tu dia tak keluar ke mulut, dia keluar ke hidung. Pada hui. Kemudian yang kedua, yauma idzin. Tutup mulut tapi bunyi. Itu namanya dengung. Wa wujuhu yawma idzin basirah. 1, nanti dulu sama-sama. 1, 2, 3. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi. Itu 2 harakat. Dengar semula. Kalla idza balagatit taraqi. Wa qila man raqa. Tak jadi. Rokok tu tak jadi. Man itu berhenti senyap. Tadi ada bunyi wa qila man ra. Dia macam bunyi ra, cepat sangat. Berhenti tu seperti kita terasa ada malaikat lalu. Orang tua-tua kata bila senyap dia tiba-tiba tengah sembang-sembang tiba-tiba senyap. Kenapa ni? Orang kata malaikat lalu. Macam itulah umpama senyap dia tu gitu. Wa qila man raqa. 1, 2, 3. Cepat sangat, tak jadi lagi. Saya tak puas hati. Bagi betul-betul senyap. Jangan bunyi man tu tak mau. Senyap. Wa qila man raqa.
Tak tahulah, mungkin tuan-tuan ni baca, ada yang baca laju kot. Bila baca laju tu yang macam kurang senyap dia tu. Baik. Ayat ni pendek. Bila berhenti tu ada tanda sin atas huruf nun, itu sin tu maksudnya saktah. Sin tu maksudnya saktah. Apa saktah? Saktah tu ialah diam sekejap. Diam sekejap. Ulama kata dalam tempoh beberapa saat. Jadi diletakkan 2 detik, 2 harakat, 2 detik. Tup. Tup baru mula. 2 detik. Wa qila man raqa. Okey, nanti tu. Tu makna saktah. Diam seketika dan menyambung semula bacaan tanpa mengambil nafas yang baru. Maknanya apa? Dia masih lagi menyambung bacaan dengan nafas yang lama dia. Itu makna saktah. Jangan pula kita berhenti. Wa qila man raq. Itu tak jadi. Dia berhenti, tak ambil nafas lain, masih guna nafas yang sama. Itu baru maksud saktah. Okey, kalau kita berhenti, ambil nafas baru, itu namanya waqaf. Okey. Sebab ayat ni pendek, kita cuba ulang balik daripada ayat sebelumnya. Kalla itu dan sambung terus pada ayat 27. Semula ya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Satu kalla. 1, 2, 3. Raq tu panjang. Jadi kalau kita nak sambung, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man panjang. Raqa. Tu cantik. Masuk ayat 28. Wa dhanna annahu al-firaq. Pada ayat ni ada 2 tempat yang kena dengung, iaitu yang pertama zon, nun itu bersabdu. Yang kedua an, nun tu pun bersabdu. Kita jumpa dekat mana-mana huruf nun yang bersabdu kena dengung. Wa dhanna annahu al-firaq. 1, 2, 3. Waltaffatis saqu bis-saq. Dia wal ya. Jangan wat. Wal. Waltaffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Pada kalimah ni yauma izinil, yauma izinil, ada kita tambah nun kecil selepas huruf zal yang berbaris bawah, nun yang baris bawah. Ila rabbika yauma izinil masaq. Semula 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Baik, kita pergi ke T yang kedua, iaitu tajwid. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ada beberapa simbol-simbol yang kita perlu kuasai dan kita faham.
dalam Quran kita, iaitu yang kita gunakan Quran kita ialah Quran Resam Uthmani. Quran Resam Uthmani ni, kalau kita tak belajar simbol-simbol dan cara kaedah-kaedah membacanya, maka akan berlaku banyak kesilapan. Yang pertama yang kita belajar pada malam ni, ada satu simbol iaitu huruf sin. Sin tu kecil. Kecil je. Pada kalimah man raqaq. Nun tu letak tanda mati. Okey, min tu letak tanda mati. Kemudian atas nun ada huruf sin kecil. Okey, gitu. Yang kita nak tahu ni sin kecil ni. Itu adalah simbol kepada hukum saktah. Ejaan dia saktah. Apa makna saktah? Saktah ni daripada kalimah sakata. Sin kafta. Maksudnya senyap. Kalau kita pergi negara Arab, nampak budak-budak bising, kita kata uskut. Bukan untuk budak aja, untuk orang tua pun nampak tak kerti dia diam, kita kata uskut enta. Kau diam. Gitu. Kalau Arab suruh diam, uskut enta. Kau diam. Okey, uskut. Maksudnya diam. Itu perkataan suruh. Sakata maksudnya diam juga. Tetapi dalam penggunaan ilmu tajwid ataupun bacaan Quran, saktah itu bermaksud diam seketika dan menyambung semula bacaan selepasnya menggunakan nafas yang sama. Okey, termasuk saktah. Baik. Dalam ayat ini, hukum saktah ini adalah wajib. Apa dia? Wajib. Makna wajib, kita kena saktah. Siapa yang tak diam kat situ, dia berdosa. Itu maksud wajib. Kan semayang wajib, semayang kena semayang. Siapa yang tak semayang, dia berdosa. Siapa yang tinggalkan semayang, dia berdosa. Jadi di situ juga hukum saktah, hukumnya wajib. Siapa yang tak diam, dia berdosa. Tapi berdosa dia tu berdosa dari salah membaca, bukanlah dosa nanti kena azab seksa neraka. Kalau kena seksa pun sebab dia tak nak belajar Quran, baca salah kena seksa. Okey. Hukum saktah di situ adalah wajib. Bacaan kita, saya ulang balik dulu, dah pernah cerita, bacaan kita adalah bacaan mengikut riwayat mana? Siapa masih ingat? Bacaan kita adalah mengikut riwayat Imam Hafs. An ini maksudnya daripada gurunya, iaitu Asim. Ni kena hafal nama ni tuan-tuan. Tuan-tuan baca ikut bacaan imam mana? Imam dia ialah bernama Hafs. Nanti kalau tuan-tuan pergi mana-mana, orang tanya, kok kita pergi negara Arab, orang tanya, kamu baca ikut bacaan imam mana? Jangan jawab, saya ikut bacaan Ustaz Rizal. Salah. Memang tak laku. Ustaz Rizal tu tak laku. Dia sebut nama Hafs. Hafs ni baru, okey. An Asim. Hafs ni pula, kita kata, Hafs ni nama orang. Asim ni untuk guru dia. An tu maksudnya, dia mengambil bacaan daripada gurunya. Hafs ni dia ada dua kaedah bacaan. Ada dua kaedah bacaan. Yang pertama, Asy-Syatibi. Ulang balik ni. Sebab ulang 10 kali pun kita bukan ingat pun. Asy-Syatibi. Ni kaedah bacaan pertama dia. Yang kedua, Al-Jazari. Okey. Hafs ni pun dia ada dua cara baca. Pertama, cara bacaan Asy-Syatibi. Yang kedua, Al-Jazari. Apa beza dua ni? Maknanya bila ada dua cara bacaan mesti ada beza. Baik. Perbezaan yang ketara dia ialah pada apa? Mad jaiz. Mad jaiz. Ni nak nampak ketara sikit beza dia pada mad jaiz. Kalau Asy-Syatibi, kadar panjang mad jaiz dia ialah 4 atau 5 harakat. Kalau Jazari pula, kadar panjang dia boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 5. Syatibi tadi dia 4
atau 5 sahaja. Dia tak boleh baca pendek. Sekarang yang kita amalkan dalam bacaan kita ialah bacaan Asy-Syatibi. Bacaan kita sekarang ni di Malaysia adalah bacaan Asy-Syatibi. Maknanya pada hukum mad jaiz kita baca 4 ataupun 5 harakat. Apabila bacaan kita 4 ataupun 5 harakat, tiba-tiba kita jumpa ayat ni, ayat yang mengandungi hukum saktah, maka jatuh hukum wajib untuk kita diam sekejap sebagai meraihkan hukum saktah, kemudian sambung balik. Kalla, kita ambil daripada kalla. Kalla tu, cuba tengok kalla. Atas alif ada tanda kening kan? Kalla tu macam ni ejaan dia. Kalla. Alif atas dia ada pedang. Bertemu dengan huruf hamzah selepasnya. Inilah dia huruf mad yang bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah. Alif ni pada kalimah kalla. Hamzah ni pula kalimah iza. Jadi dia 2 kalimah. Bila dia bertemu huruf mad dan huruf hamzah dalam 2 kalimah, hukum dia mad jaiz. Bila mad jaiz, kita kena baca apa harakat? 4, panjang. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Wajib dia berhenti sekejap. Siapa yang baca kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq, salah. Dia mesti kena diam, mesti kena diam. Okey. Itu bacaan Asy-Syatibi. Kalau kita baca yang Al-Jazari pula, kalau 4 dengan 5 samalah dengan Syatibi, tapi cuba kita baca yang 2. Kalla ni. Dengar. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila marraq. Itu beza dia. Beza dia bila kita baca Jazari yang 2 harakat, kita tak boleh saktah. Tak boleh. Nampak dia punya lain kaedah bacaan dia. Boleh juga. Contoh saya belajar hafz. Tiba-tiba saya nak baca yang Jazari lah, sebab saya dah belajar kaedah cara bacaan ni. Kalau tuan-tuan dengar CD-CD syekh-syekh Arab tu, Syekh Masyari ke apa, ataupun kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, imam di sana kebanyakan mereka membaca kaedah yang Al-Jazari. Dia pendek-pendek semua. Siapa yang biasa dengar CD Masyari baca surah Qiyamah, dia akan baca macam ni. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila marraq. Bukan man, dia marraq. Sebab nun mati bertemu dengan ra, hukum dia idgham. Idgham tu maksudnya memasukkan terus pada huruf ra. Nampak ada beza tak? Ada beza. Jadi yang kita baca apa? Yang ni, Syatibi ni. Yang Jazari ni nanti. Tunggu tuan-tuan habis mengaji 30 juzuk yang Syatibi baru boleh baca yang Jazari. Alamatnya siapa mati dulu? Sama ada saya mati dulu kan tuan-tuan mati dulu. Maknanya lambat lagi nak habis Syatibi ni. Bagi mahir dulu yang ni. Nanti dah mahir, dah pandai, baru kita akan belajar yang kaedah bacaan yang kedua ni. Okey? Maknanya kalau kita baca yang pertama ni, kenapa kena berhenti? Senyap. Itu namanya apa? Saktah. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua pula. Ni faham? Siapa yang tak faham lagi? Okey, apa tu Haji? Tak, saja. Saja nak ngusik lah tu. Okey. Ini kita belajar yang pertama saktah. Yang kedua, apa yang tuan-tuan nampak pelik sikit masa kita baca tadi? Nampak kita baca pelik lah. Yauma izinin ya. Okey. Yauma izin al-masaq. Okey. Okey. Betul? Macam tu cara ejaan dia? Okey. Ini nak bunyi macam mana?
Dia tak boleh yauma izil masak, salah. Dia mestilah menambahkan nun yang berbaris bawah. Ni dua baris kan? Satu baris bawah dia tukar ke sini. Dia mesti nun baris bawah. Jadi bunyi bacaan dia yauma izinil. Gitu. Macam mana kita nak kenal? Mesti kena tambah nun. Cara nak mengenal dia ialah apabila tanwin. Tanwin tu apa? Tanwin tu baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan. Selepas tu kita jumpa ada huruf yang ni, hamzah wasal. Bila kita jumpa baris dua ada nampak ni, maka ketika itu salah satu baris ni kita tukar kepada huruf nun baris bawah dan kita buang satu baris dia. Kaedah bacaan mengikut lesam Osmani, Quran yang kita guna ni. Macam mana? Cara nak kenal ialah apabila tanwin jumpa dengan ni namanya hamzah wasal. Ni hamzah wasal macam berudu tu. Ini diambil daripada kalimah waw sad lam. Wasal. Nama dia pun hamzah wasal. Buang waw, buang lam, potong sikit ekor sad dia. Nampak? Kan jadi tu? Inilah dia. Ulama ambil simbol ni daripada kalimah wasala, dia buang waw, dia buang lam. Yang ni diambil letak atas alif. Dinamakan ni hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia tidak ada baris. Kita tak akan jumpa dalam Quran semua ni macam ni tiba-tiba ada baris atas ataupun bawah ataupun depan, tak ada. Dia memang tidak boleh menerima baris. Ada satu lagi hamzah namanya hamzah qata'. Hamzah qata' tu macam ni. Ni hamzah qata'. Ejaan dia qaf ta ain. Hamzah qata'. Hamzah qata' ni dia boleh terima baris. Sama ada baris bawah ke depan ke apa semualah. Dia ada baris. Tapi hamzah wasal ni tak ada baris. Okey. Jadi kalau kaedah bacaan kita resam Osmani, apabila baris dua jumpa dengan hamzah wasal, maka buang satu baris, gantikan dengan nun yang baris bawah. Dia tak boleh nun baris atas, tak boleh nun baris depan pun jangan. Dia mesti baris bawah. Jadi macam ni, asalnya macam mana? Asal dia ni baris dua. Satu baris kita ganti dengan nun baris bawah, ini buang. Bunyi dia yauma izinil masak. Ada apa-apa pertanyaan? Kalau tak ada siapa tanya, saya tanya. Kenapa kita ganti nun? Tak boleh ke kita tukar ba baris bawah, lam baris bawah, fa baris bawah? Kenapa mesti nun yang baris bawah? Kenapa, Haji? Sebab jumpa dengan lam. Dia senang je jawapan dia. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan main hentam je. Okey, yauma izin ni, ma izin. Cuba kita eja izin macam mana? Ma izin. Sama tak? Yang ini dengan yang macam ni. Ini maizin. Maizin. Sama tak? Jadi baris dua ni asalnya ialah nun yang mati. Nun yang mati. Jadi kat sini sebenarnya ada nun mati. Gitu cara dia. Macam mana kita nak baca kalau dah nun ni mati, lam ni pun mati. Bertemu dua tanda mati. Cuba bunyikan nun mati, lam mati. Macam mana bunyi dia? Yauma izinul. Susah. Apa macam tu bunyi dia pelik je. Jadi kaedah bahasa Arab meringankan bacaan yang susah itu dengan membaris bawahkan mati yang pertama. Mana mati pertama? Nun. Nun ni mati pertama, maka letaklah dia baris bawah. Jadilah yauma izinil. Dia tak boleh lam, tak boleh fa, tak boleh qaf, kaf, semua lagi tak boleh. Dia mesti nun. Baris bawah.
Supaya bacaan tu jadi ringan. Yauma izinil, kan senang bacanya. Daripada yauma izinil masak, susah nak baca dia, tak apa-apa. Okey? Boleh faham? Kalau kita cari dalam kitab tajwid, kadang-kadang tak jumpa. Setengah kitab tajwid dia tak jumpa hukum ni. Macam mana nak ceritakan ni? Kecuali nanti saya buat kitab tajwid sendiri. Tak, kalau tuan-tuan cari kitab tajwid yang tebal-tebal sikit. Yang tebal-tebal sikit, cari dalam bab bertemu dua tanda mati. Bertemu dua tanda mati. Mana tanda mati kat sini? Nun tanda mati pertama, lam mati juga. Jadi bertemu dua tanda mati, maka kaedah dia mesti membarisbawahkan mati yang pertama. Okey? Itu hukum tajwid yang kita belajar pada malam ni. Iaitu yang pertama, nama hukum dia saktah. Yang kedua, kita belajar hukum bertemu dua tanda Jadi tuan-tuan, di mana-mana dan bila-bila kita baca Quran, kita jumpa baris dua, sama ada baris dua di atas, baris dua di bawah, ataupun baris dua di hadapan, jumpa selepasnya ada hamzah wasal tadi, maka tukar satu baris kepada nun yang baris bawah. Ingat betul-betul tu. Itu dia punya resepi ataupun dia punya kunci supaya bacaan kita betul. Ni Quran kita, Quran Usmani ni dia tak tulis tanda nun tu. Jadi kita kena pandai-pandai dan kena tahu-tahu sendiri. Okey. Kalau ayat 22 tu, cuba tengok ayat 22. Wujuhu yauma izin nadhirah. Boleh tak yauma izinin nadhirah? Boleh ke tidak? Kenapa tak boleh pula? Sebab dia bukan jumpa dengan hamzah wasal, dia jumpa dengan huruf nun. Kita kata tadi kalau nak tukar nun balik bawah, dia mesti bertemu dengan hamzah wasal. Okey? Okey. Jadi cukup dua hukum tu je kita belajar malam ni. Kita tengok terjemahan dia pula. Ayat 22, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi tuan-tuan, yang pertama kita kena tahu surah ni surah Qiyamah. Bila surah Qiyamah maknanya dia menggambarkan kisah-kisah tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Jadi bahasa Melayu pun kiamat pun diambil daripada bahasa Arab Qiyamah. Maksud dia wujuh itu kata jamak plural daripada kalimah wajhun. Wajhun tu satu wajah. Bila wujuh, wajah-wajah, banyak wajah-wajah. Wajah-wajah siapa ketika itu? Wajah-wajah orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, wajah-wajah mereka yauma izin, pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Di mana tu? Di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Allah bangkitkan orang beriman dalam keadaan wajah mereka berseri-seri. Ada hadis ceritakan berseri-seri wajah orang beriman tu kesan daripada wuduk yang sempurna. Orang beriman ni dia sentiasa menjaga solat. Nak solat mesti berwuduk. Jadi kesan daripada wuduk yang sempurna tu yang akan menatijahkan wajah orang beriman tu di akhirat nanti berseri-seri. Jadi daripada jauh dah boleh kenal. Itu orang beriman, itu kafir. Sebab waktu tu dah berhimpun dah, campur-campur dah, jutaan manusia dah. Tapi boleh mengenal orang tu beriman dengan tidak, tengok wajah dia berseri-seri. Jadi tuan-tuan, sebab tu wuduk, pastikan wuduk kita sempurna. Basuh muka tu basuh rata-rata sungguh-sungguh supaya wajah kita benar-benar berseri di akhirat nanti. Jadi kalau kita baca basuh cincai-cincai, kau ada cinonet dia wajah seri dia, sikit je cahaya. Ataupun tak ada cahaya langsung. Sebab tak sah wuduk dia. Jadi sebab tu masa wuduk cukup sempurnakan supaya wajah kita di akhirat nanti berseri-seri. Jadi Allah kata wajah orang yang beriman di akhirat nanti pada hari tersebut berseri-seri. Kenapa berseri-serinya? Ila rabbiha nazirah. Mereka akan bertemu dengan ataupun akan kepada Tuhan mereka akan melihat. Sebab Allah izinkan di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti orang yang beriman tu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan cerita nanti. Wa wujuhu yauma idzin, dan wajah-wajah pada hari tersebut juga. Wajah ni wajah-wajah orang lain pula. Kalau wajah orang beriman tadi berseri-seri, wajah orang-orang kafir pula pada hari itu akan basirah, muram. Suram je muka dia, gelap je.
Sedih je. Tazunnu ay yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka yang dahsyat. Takut wajah orang kafir tu jadi merah, hitam, gelap sebab mereka tahu mereka akan mendapat malapetaka ataupun akan mendapat azab. Jadi beruntung orang beriman di akhirat nanti. Yang pertama, wajah mereka berseri-seri. Yang kedua, dapat mendapat nikmat yang paling besar. Syurga tu nikmat dah, tapi yang paling besar nikmat dia ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu lebih nikmat. Kita tuan-tuan, kalau apabila mencintai seseorang, ni cinta yang kata terlampau cintalah. Contohlah kita pernah cinta dengan seorang wanita yang cantik sangat, dah lama tak jumpa dia. Oh, kita nyonya rindu bila dapat tengoknya wajahnya, ya Allah, tak makan, tak minum apa semua. Dia tak sedar dah apa yang berlaku bila tengok wajah kekasih dia. Maknanya itu pun dah cukup nikmat. Nikmat dapat tengok wajah kekasih. Nak cerita nikmatnya dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih besar daripada nikmat masuk ke dalam syurga. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pertemuan selepas azan, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi terjemahan ataupun tafsir daripada ayat yang kita baca pada malam ni. Jadi nak gambarkan bahawa wajah-wajah orang yang beriman dia berseri-seri, bercahaya kerana mereka dapat melihat Tuhan mereka. Jadi nak cerita nikmat yang paling besar ialah nikmat dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, di dunia ni kita dapat tengok benda yang cantik-cantik. Tengok matahari mula nak naik ataupun matahari terbenam, ataupun kita tengok bulan purnama, tengok bunga-bunga, tengok taman-taman, tengok kehijauan gunung ganang, tengok wanita-wanita cantik. Waktu tu wajah kita berkerut ke tengok wajah cantik ni, ataupun wajah kita bersinar? Bersinar, tengok seronok. Itu pun kita rasa nikmat melihat keindahan ciptaan Allah. Bayangkan, kita nikmat yang paling besar ialah dapat melihat yang menciptakan yang indah itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berseri-seri wajah orang yang beriman sebab Allah izinkan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma macam mana tengok tu, macam mana rupa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu macam mana. Tu tunggulah nanti mati, tunggulah di akhirat nanti baru kita dapat tahu macam mana keadaan dia. Nak cerita saya pun tak tahu, saya pun tak pernah tengok lagi. Jadi yang pentingnya ialah nikmatnya melihat wajah Allah, iaitu pencipta kepada segala keindahan. Yang indah-indah tu dicipta oleh yang paling indah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah tentulah kita akan bertambah. Sebab tu orang yang betul-betul kenal Allah, dia akan rasa cinta sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kita yang pertama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cinta kita kepada Nabi. Kemudian cinta kita kepada agama dia, agama Islam ni. Kemudian cinta kita kepada manusia-manusia yang lain, kepada ibu bapa kita, kepada isteri, kepada anak-anak. Tapi cinta pertama mesti kepada Allah. Sebab Allah lah yang menciptakan segala keindahan, Allah lah yang menciptakan segala kenikmatan yang kita dapat hari ini. Kemudian ayat 24 pula cerita wajah orang kafir waktu tu pula muram. Sebab dia tahulah, aku kat dunia dulu tak percaya tentang adanya kebangkitan, tak percaya tentang adanya pembalasan, tidak ada percaya tentang adanya padang mahsyar. Tengok-tengok memang betul pun dia dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, inilah dia yang Nabi Muhammad kata dulu, dia kata. Inilah dia yang dikatakan dalam Al-Quran dulu, aku tak percaya, aku tak beriman. Hari ini aku tengok betul-betul lah. Dia tahu dah yang dia akan mendapat malapetaka. Waktu tu muka dia jadi hitam, muram, sedih, takut, pucat dan sebagainya. Buruk rupanya kerana dia tahu dia bakal mendapat kecelakaan. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla, tidak sekali-kali. Idza balagatit taraqi, apabila nafas seseorang itu telah mendesak naik ke kerongkong. Maknanya pemisah antara kehidupan hari ini dengan kita nak tengok nanti kebenaran seperti mana yang diceritakan dalam Al-Quran, pemisah dia ialah kematian. Waktu bila ni? Waktu nafas dah. Waktu tu dah nampak dah sebenarnya. Dah nampak dah kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu tu yang Allah cerita dalam surah Al-Munafiqun,
Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka mereka berkata, mereka tu siapa? Orang yang dah nak mati dah tu. Dia nampak dah tentang ada dah, waktu tu dah nampak dah apa tu kebenaran yang diceritakan dalam Al-Quran. Ni mereka akan minta kepada Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani, kalaulah kau tangguh sekejap kematian ini, ila ajalin qarib, kepada masa yang sekejap je, tolong tangguh sekejap je. Fa asaddaqa wa akum minas sadiqin. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, aku nak sedekahkan hartaku dan aku akan jadi orang yang baik, aku akan jadi orang soleh. Tapi waktu tu Allah dah tak terima dah. Waktu nafas dah dah nak mati tu, kalau orang lemah tu dah tak boleh nafas dah. Waktu tu Allah dah tak terima dah doa. Memanglah orang mati mesti akan minta, ya Allah tangguh sekejap, tolong aku nak habiskan harta aku. Masa hidup dulu harta banyak menimbun-nimbun, kenapa tak sedekahkan? Dah nak mati dah, nafas gitu baru teringat harta dia banyak, ruginya aku tinggalkan harta banyak-banyak tak disedekahkan. Waktu tu baru teringat nak sedekahkan. Allah cerita ni. Siapa dia? Boleh jadi kita lah orang dia. Mati-mati, lama dalam bank ada banyak berjuta-juta lagi. Kalau aku sedekahkan ke selamat aku dalam kubur nanti. Tapi dah mati dah. Apa guna? Waktu tu Allah dah tak terima dah. Tapi itulah permintaan orang yang bila nafas dah naik dah dalam keadaan nak mati. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya, siapa yang boleh tolong kau? Siapa yang dapat menyembuhkan engkau daripada hidup semula? Dah tak ada dah. Waktu tu tidak ada siapa yang boleh menyembuhkan dia daripada mati. Jadi waktu ketika mana manusia sudah nafasnya terangkat naik ke kerongkong, nak dicabut nyawa dia, itulah dia kematian yang tidak mengenal siapa, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, ataupun macam mana keadaan dia. Maut ni dia tak kenal, dia tak kesian pun pada sesiapa. Kalau kita contoh yang kematian baru-baru ni kan, yang satu keluarga imam tu tinggal anak seorang je, 5 orang mati, mak, bapa, anak 3 orang mati sekaligus mati. Tinggal seorang pula anak lelaki dia. Kalau ikut kita, kesian tak dengan anak tadi jadi anak yatim? Kesian tak? Kesian. Tapi boleh tak kita kata, apalah maut ni sampai hati dia tarik 5 orang sekeluarga, kalau nak matikan ia pun matikanlah semua. Tapi ni tinggalkan seorang, kesian seorang tu. Dia dah manja-manja, dia dah kenal mak ayah, dia dah boleh main dengan kakak dia, tiba-tiba mati. Ditinggalkan gitu saja. Kita kata, apalah maut ni tak adil lah, kesian kat budak tu. Boleh kita kata gitu? Tidak. Maut ni dia tidak mengenal kesian. Dia tak kesian lah. Cukup masa dia akan cabut. Dia akan cabut nyawa. Sebab tu, kita hari ni yang masih hidup, pemisah kita untuk melihat kebenaran Al-Quran, pembalasan dapat nikmat ataupun dapat azab tu ialah kematian je. Kematian yang kita sendiri pun tak tahu bila. Pak Imam itu pun tak tahu yang dia akan mati lemas macam tu. Jadi kita pun tak tahu macam mana mati kita. Boleh jadi kita pun mati lemah juga. Boleh jadi kita mati macam mana, wallahu alam. Tapi Allah kata, siapa yang boleh selamatkan kamu daripada kematian itu? Tidak ada. Wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin itulah waktu perpisahan dengan dunia. Mati itulah akan memisahkan dia daripada kehidupan dia yang akan berpindah kepada alam yang lain. Wal taffatis saqu bisaq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Nak cerita sakitnya mati tu. Sakit mati tu. Ila rabbika yawma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan dihalau. Akhirnya lepas mati, ke mana kita akan pergi? Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala, dihisap, dihitung, baik buruk akan dibalas. Kepada Allah lah kita akan kembali. Ingat, sejauh mana pun kita lari daripada kematian, mati itu akan bertemu dengan kita. Sejauh mana kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong hidup atas muka bumi ini.
kita semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua akan rasa sakitnya mati itu. Sakitnya mati itu kita akan rasa, dan kita juga akan dibalas atas segala perbuatan-perbuatan kita, maupun baik ataupun jahat. Jadi sementara hidup ini, nak buat baik buatlah, nak sedekah sedekahlah, nak infak infaklah. Boleh tanya, Ustaz, apa keperluan masjid? Masjid perlukan apa lagi? Tak cukup, baik bagi. Jadi sementara masih hidup, dah mati dah, anak kita dapat harta tu jangan haraplah. Banyak lagi dia nak beli. Sementara masih hidup, apa keperluan kita boleh sedekah, sedekahkan, infakkan. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang sentiasa digunakan. Sedekah sedekatun jariyatun. Kan Nabi kata, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, terputus segala amalan dia, illa min salas, melainkan 3 benda. Apa dia? Waladun salihun yad'ulah, anak soleh. Jadi tuan-tuan, pentingnya ada anak, pentingnya ada anak yang kita asuh menjadi orang yang soleh. Sebab orang yang soleh dia akan sentiasa menjaga semayang. Sekurang-kurangnya lepas semayang dia akan doa, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa ibu dan ayahku. Itu sekurang-kurangnya. Anak yang soleh dia akan ingat sentiasa pada mak ayah dia. Sadaqatun jariyatun, sedekah jariah, sedekah yang sentiasa dimanfaatkan. Jadi untunglah orang yang ada harta, untung orang yang ada harta dia boleh sedekah, dan rugilah orang yang ada harta tapi tak sedekah. Sedekah yang sentiasa dimanfaatkan, yang diguna walaupun dia dah mati, pahala akan sentiasa sampai. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dia ada dan diajarkan kepada orang, dan orang memanfaatkan ilmu tu. Saya nak bagi tuan-tuan duit banyak-banyak, saya tak ada. Apa yang saya ada ilmu sikit-sikit ni, saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan baca Quran dengan baik, daripada tunjuk ajar saya tu, mudah-mudahan saya pun dapat pahala nanti mati. Boleh jadi saya mati dulu. Mana tahu kan, Tok Imam tu pun muda lagi, umur 40 lebih je. Anak 5 orang meninggal dah. Ni pun imam seorang ni pun tak lama dah. Jadi kalau saya mati dulu, tuan-tuan baca Quran, daripada tunjuk ajar saya tu, saya dapat pahala lagi, insya-Allah, mudah-mudahan. Itulah peninggalan kita, yang akan sentiasa Allah akan sambungkan nikmat-nikmat tu terus, sehinggalah kita bertemu di padang mahsyar nanti. Insya-Allah kita akan sambung lagi surah Qiyamah, iaitu surah tentang kiamat, dalam pertemuan-pertemuan kita akan datang. Mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.